Saya akan ulas umpamanya dengan melihat beberapa rajah sahaja untuk menunjukkan beberapa langkah segera yang harus diambil oleh kerajaan bersama. Saya mulakan dengan rajah mengenai pertumbuhan, unjuran pertumbuhan keluaran negara kasar. Kita lihat umpamanya kalau kita penurunannya itu 2020 itu sangat ketara, ya. Dan dijangka kalau ada yang disebut V-shape growth, dia akan melonjak naik segera. Itu jangkaan unjuran. Tetapi kalau kita lihat umpamanya kenyataan Singapura, itu lebih realistik. Dia beza. Angka ini unjuran harus realistik dan tidak propagandistik, tidak propaganda. Unjuran untuk Singapura itu mungkin 8%, ya, kemelesetannya minus 8, maknanya negatif 8. Jadi kita mengharapkan dia lonjakan. Sudah bayangkan sekarang ini bulan Jun, belum buka lagi peluang, belum ada rancangan yang jelas untuk meningkat. Jadi saya rasa wajar kita bahaskan apakah unjuran ini realistik atau munasabah. Kerana kalau kita buat unjuran yang tidak realistik, keparahan masalah itu akan dirasakan berikut. Yang pertama ialah masalah pengangguran. Apakah langkah yang diambil ini akan memberikan satu gambaran yang munasabah tentang pengangguran? Umpamanya kita lihat, ya, ini dalam beberapa bulan, sebaik akhir Februari, Mac, lonjakannya itu hampir 4%. Itu sekarang, ya. Dan 4% ni maknanya apa? 5% dianggap 900,000 pekerja yang akan hilang pekerjaan. Kalau kita tengok angka ini, apakah mungkin dalam masa 2 bulan angka ini akan turun? Tak munasabah. Dia masih pertahan jumlah yang sekarang ini, dan juga kalaupun dia lebih kurang lonjakannya, tetapi masih tinggi. Saya nak tekankan ini kerana beberapa hal. Dia bukan semuanya salah kerajaan, jadi saya nak jelaskan. Tetapi ekonomi pandemik ini adalah kerana production itu terbantut, kilang tutup, pengeluaran terbatas, ekspor terhad atau terbatas. Jadi bila production itu tersekat, dia lebih bertambah kerana selain daripada yang disebut disruption of supply chain, ya, tetapi juga kerana pengguna juga tidak akan seperti biasa, ya. Maknanya ada penekanan tentang keupayaan rakyat membeli seperti biasa. Ini kerana dasar kerajaan yang kita faham, soal keselamatan, dan juga kerana kebimbangan rakyat dan pengangguran atau peluang pekerjaan terbatas. Jadi orang tidak berani berbelanja seperti mana yang biasa. Berbalik kepada soal rajah yang pertama tadi, ya, tentang yang kata saya sebut kemungkinan kemelesetan berlaku, ya. Kita lihat umpamanya kalau di jangkaan kerajaan berapa yang kita belanjakan setakat ini, sekitar 45 bilion yang benar dibelanjakan. Jangan kira diumumkan itu soal bank, soal SOKSO, KWSP, itu tidak termasuk dalam perbelanjaan nyata. Tetapi ekonomi Malaysia ini ekonomi yang mencecah 1.6 triliun, ya. Kalau 2 bulan terbantut 133 bilion. Jadi yang kita belanja 45 bilion itu tidak mungkin dapat membantu
menampung keperluan atau kerugian 133 bilion. Dan saya nak sebut hal ini sebagai perbandingan supaya rakyat umumnya tahu kesannya dan keperluan untuk belanja dengan lebih tinggi tetapi cukup berhemah dan tidak umpamanya mengambil peluang ini untuk merompak atau mengenepikan proses tender supaya kos yang patut 200 juta jadi 240 juta padahal orang susah pun nak makan dan nak hidup. Pengangguran, saya beritahu tadi, cecah 600,000. Apa yang dilakukan oleh pimpinan ialah rebut jawatan, rebut allowance, rebut tender. Dan ini yang harus kita teliti dan perhatikan. Jadi saya harap dalam keadaan ini, secara spontan saya beri respon tentang tadi keadaan unjuran pertumbuhan yang saya fikir harus lebih realistik untuk anggap semuanya beres untuk tahun depan, yang saya bimbang akan memberi kesan yang negatif. Dan keduanya, masalah yang real yang dihadapi oleh rakyat, iaitu masalah pengangguran yang bertambah, yang akan mencecah jutaan, ya, kalau dalam keadaan sekarang. Jadi ada keperluan umpamanya kita imbangi faktor keselamatan, kesihatan dan keterbatasan atau pembatasan dan jarak sosial dengan keperluan untuk menjana pertumbuhan ekonomi melalui perlepasan dan ruang yang diberikan yang sekarang dilakukan.